Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Suhana binti Ibrahim, nombor matrik DA22110310. Hari ini saya akan membuat ulasan karya berkaitan dengan novel yang telah saya pelajari sepanjang menduduki kelas penulisan kreatif. Novel yang saya pilih adalah novel Anugerah Terindah, hasil karya daripada Sofilia dan diterbitkan oleh penerbit Interns. Novel ini diterbitkan pada tahun 2014 dan novel ini juga berdasarkan genre cinta. Sebelum saya memberikan kupasan yang mendalam berkaitan dengan novel yang telah saya baca ini, ada baiknya jika saya menceritakan sedikit sinopsis berkaitan dengan novel Anugerah Terindah. Novel ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat taksub dan tergila-gilakan seorang lelaki yang bekerja sebagai tentera darat Malaysia yang digelar sebagai Kapten Mukris ataupun Ustaz Mukris. Perwatakan wanita ini dikenali sebagai Dr. Ariana Dahlia. Perwatakan kedua-dua watak utama sangat berlawanan antara satu sama lain. Apabila Ustaz Mukris, yang seperti kita tahu, gelaran Ustaz sepasti akan menjelaskan tentang aspek keagamaan. Ustaz Mukris yang sangat menjaga gelaran Ustaznya dan seorang yang tidak ingin bercinta, manakala Dr. Ariana pula adalah sebaliknya. Dr. Ariana merupakan seorang wanita yang terlalu spontan dan tidak mementingkan anggapan orang luar akan perangainya yang sering mengganggu Ustaz Mukris dengan menghantar surat seperti percintaan ala-ala budak sekolah rendah yang baru mengenal erti cinta. Oleh yang demikian, ini adalah sedikit gambaran berkaitan dengan novel Anugerah Terindah karya Sofilia. Seterusnya, saya akan menguraikan beberapa dapatan kajian yang telah saya perolehi sepanjang saya mengkaji novel Anugerah Terindah. Novel Anugerah Terindah bertemakan kekeluargaan, percintaan serta melibatkan kerjaya. Novel ini banyak menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan, dan persoalan yang ditimbulkan menyebabkan pembaca tertarik untuk membaca dan meneliti setiap kandungan yang ditulis oleh penulis. Hasil dapatan kajian saya berkaitan dengan keistimewaan yang terdapat pada novel Anugerah Terindah ni, jika saya lihat, adalah dari segi pemilihan tajuk. Tajuk yang diutarakan sangat ringkas, tetapi pada masa yang sama dapat menarik minat pembaca untuk mengetahui jalan cerita novel tersebut. Seperti yang kita lihat, novel tersebut hanya mempunyai dua perkataan sahaja, iaitu Anugerah Terindah. Daripada tajuk yang diberikan telah menimbulkan rasa ingin tahu pembaca apakah yang ada dan apakah kandungan yang ada dalam novel tersebut. Seterusnya adalah tema yang diutarakan tidak memfokuskan kepada satu tema sahaja, tetapi ia membincangkan pelbagai tema seperti kekeluargaan, percintaan dan kerjaya. Keistimewaan yang ketiga adalah bahasa yang digunakan mudah untuk difahami dan mengutamakan bahasa Melayu. Ini sangat bersesuaian untuk membantu pembaca menambah perbendarahan kata dalam kehidupan seharian, kerana jika penulis mengutamakan penggunaan bahasa Melayu, ia dapat memudahkan saya sebagai pembaca untuk memahami dan mengikuti jalan cerita yang diutarakan dalam novel Anugerah Terindah. Seterusnya adalah novel ini juga tidak mengandungi unsur-unsur luca dan dekoratif. Jika terkandung unsur-unsur seperti sedemikian akan menyebabkan usia yang bersesuaian untuk membaca novel itu adalah terhad. Dan ini juga dapat mengelakkan pembaca untuk berfikiran kebaratan dan membayangkan perkara yang tidak sebaiknya.
Akhir sekali, keistimewaan yang terdapat dalam novel Anugerah Terindah adalah novel tersebut mudah untuk difahami dan sesuai untuk dibaca oleh golongan remaja dan dewasa. Kerana novel ini banyak menerapkan nilai-nilai murni yang saling berkait dengan kehidupan sebenar. Sebagai pembaca, saya mudah untuk membayangkan apa yang disampaikan oleh penulis melalui penulisan novel Anugerah Terindah. Seperti yang kita tahu, setiap karya juga mempunyai kekurangan yang tersendiri. Begitu juga dengan novel Anugerah Terindah. Sepanjang saya membaca novel tersebut, saya dapat mengenal pasti beberapa kekurangan pada karya tersebut. Antaranya ialah sering menggunakan teknik imbas kembali. Penggunaan teknik imbas kembali memang perlu ada dalam setiap penceritaan. Namun, novel Anugerah Terindah ni sering menggunakan teknik imbas kembali sehingga menyebabkan saya sebagai pembaca keliru akan beberapa peristiwa-peristiwa yang melibatkan pertembungan sehingga saya terpaksa untuk melihat halaman-halaman yang sudah lepas untuk memudahkan saya memahami cerita tersebut. Dan penggunaan teknik imbas kembali juga ini akan menyebabkan pembaca hilang fokus kerana mereka sudah sampai ke peringkat yang seterusnya, tetapi apabila wujudnya teknik imbas kembali menyebabkan pembaca terpaksa untuk mengingati semula tempat waktu yang mempertemukan watak seperti Dr. Ariana dan Ustaz Mukris. Selain itu, kekurangan pada novel Anugerah Terindah ialah penggunaan teknik suspense yang tidak berkesan. Kerana teknik suspense yang dipersembahkan oleh penulis sangat mudah untuk ditangkap oleh pembaca dan saya sebagai pembaca dapat menggambarkan peristiwa yang akan diutarakan oleh penulis pada peringkat seterusnya kerana penggunaan teknik suspense yang dipersembahkan oleh penulis sering digunakan oleh penulis lain dan pembaca juga dapat menggambarkan peristiwa yang seterusnya dan teknik ini tidak mengejutkan dan teknik suspense yang digunakan tidak mengejutkan kerana setiap karya yang dihasilkan perlu mempunyai keunikan dari penulis lain. Akhir sekali, kekurangan pada novel Anugerah Terindah adalah jalan cerita yang terlalu ringkas sehingga saya sebagai pembaca sendiri dapat menjangkakan akan resolusi di hujung cerita. Segi pengajaran pula yang saya dapat sepanjang membaca novel Anugerah Terindah ialah saya dapat menerapkan nilai-nilai positif yang mementingkan keagamaan kerana seperti yang kita tahu dalam watak Ustaz Mukris ia menunjukkan unsur-unsur keagamaan apabila Ustaz Mukris menegur Dr. Ariana dengan baik dan tidak memalukan Dr. Ariana dan menegur secara berhikmah seperti yang dianjurkan dalam Islam sendiri. Selain itu, pengajaran dapat menerapkan nilai-nilai murni dari aspek toleransi. Kesimpulannya, setiap karya mempunyai keistimewaan dan kekurangan yang tersendiri. Sebagai pembaca, kita hendaklah mengambil segala pengajaran yang positif daripada hasil karya yang telah dibaca untuk kegunaan dalam kehidupan seharian dan ilmu yang diperolehi sepanjang membaca novel Anugerah sepanjang membaca karya tersebut, kita sebagai individu yang mengetahui maklumat tambahan, kita hendaklah berkongsi dengan orang luar agar mereka turut tahu akan sesuatu perkara. Bukan itu sahaja, kita juga haruslah menyokong karya-karya yang diterbitkan oleh penulis dalam kalangan rakyat Malaysia agar mereka mempunyai semangat untuk menghasilkan karya-karya yang
karya-karya yang terkini dan setanding dengan karya di peringkat luar. Sekian, terima kasih.